Apa khabar murid-murid? Selamat kembali kepada channel saya. Bagaimanakah persiapan anda untuk raya kali ini? Saya harap semua berjalan lancar. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di bawah. Subscribe di bawah. Nama saya Mr. Q dan hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang sifat cahaya yang kedua, iaitu pantulan cahaya. Saksikanlah. Apakah sumber asas yang digunakan dalam pembuatan cermin? Untuk jawapan ini, sila pastikan anda terus bersama saya hingga pengakhiran video. Saya akan memberitahu jawapan tu di akhirnya. Sifat cahaya kedua yang kita nak perhatikan pada hari ini ialah cahaya boleh dipantulkan. Apa itu pantulan cahaya? Pantulan cahaya ialah apabila imej dapat terbentuk pada satu permukaan. Okey, tengok ini. Ini ialah satu pemandangan gunung. Dan imej dia dapat dibentuk di atas tasik. Betul tak? Yes, so itu ialah imej. Ini gambar seorang bayi ya. Seorang bayi, bukan twins ya, bukan kembar. Okey, ini ialah gambar seorang bayi yang nampak imej sendiri di atas permukaan cermin. Okey, inilah konsep pantulan cahaya. Bolehkah anda fikir beberapa contoh lagi? Biar saya memberikan ni. Okey, pertama ialah tengok ni, empat orang tengah tengok satu gambar. Tetapi itu bukan fokus dia. Fokus dia berada di sini. Tengok ni. Nampak tak imej? Nampak tak imej yang terbentuk di bawah kaki dia? Itulah pantulan cahaya. Ini pula. Ini apa? Ini sudu. Kita nampak muka manusia ni. Betul tak? Muka manusia ni di atas sudu sebab permukaan sudu dapat memantulkan cahaya. Alright, apakah cara untuk mendapatkan pantulan cahaya yang baik? Pertama, kita perlukan permukaan yang berkilat. Dan kedua, permukaan yang licin. Jika permukaan dia berkilat dan licin, pantulan cahaya itu akan sangat baik. Contohnya seperti berlian. Berlian tu berkilat dan permukaan licin. Oleh itu, semasa kita tengok berlian, dia bersinar, bersilau. Sakit mata, betul tak? Disebabkan pantulan cahaya itu sangat baik. Mari kita tengok kegunaan pantulan cahaya di kehidupan seharian kita. Gambar pertama menunjukkan cermin di kedai kasut. So, biasanya kita beli kasut, kita mesti akan cuba kasut tu dulu, betul tak? So kita akan pergi dekat dengan cermin tu untuk tengok sama ada kasut tu serasi dengan kita. Kedua ialah cermin pergigian. So, cermin pergigian ini digunakan oleh doktor gigi untuk tengok sama ada gigi di dalam mulut kamu itu sudah reput ataupun perlu dicabut. Disebabkan cermin gigi ni, doktor tak payah letakkan kepala dia dekat dengan mulut kamu. Betul tak? Kalau tak, busuk, betul? Satu lagi ialah, gambar terakhir ialah gambar gunting rambut. Kalau kita pergi ke kedai gunting rambut, selepas habis gunting, penggunting rambut itu akan tengok, bagi kita tengok apakah gambaran kepala kita dari belakang. Nampak tak? Kalau kita suka, kita cakap okey, jalan, bayar. Kalau tak suka, kita boleh suruh orang yang mengguntingkan rambut kita itu untuk adjust sikit. Bayangkan anda nak melihat apa yang berada di sebelah pagar itu. Dan kamu tidak cukup tinggi. So, apa yang kita perlu buat? Kita gunakan
objek ini yang dipanggil periskop. Okey, so dengan menggunakan periskop kita dapat melihat, dan di sini kamu akan nampak Snoopy, anjing Snoopy itu di sebelah pagar itu. Kenapa? Kerana cahaya dipantulkan ke dalam periskop ini, ke dalam mata kita. Okey, so di sini saya akan menunjukkan bagaimanakah proses ini berlaku. Okey, nampak tak gambar raja ini? So gambar raja ini menunjukkan dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan dalam sini ada satu cermin. Nampak tak cermin itu? Okey, inilah cermin. So apabila cahaya bergerak dari sini pergi ke dalam, dia akan memantulkan cahaya ke sini dan memantulkan cahaya ke arah sini, dan akhirnya sampai ke mata kita. Slide ini menunjukkan rajah sinar. Okey, apabila kita guna torchlight, kita guna lampu suluh. Okey, lampu suluh ni untuk menyinari cermin ini. Apa yang kita akan nampak? Okey, kita akan nampak cahaya bergerak ke arah cermin. Okey, ini dipanggil sinar tuju. Dan selepas cahaya itu terkena pada permukaan cermin, dia akan dipantulkan. So ini dipanggil sinar pantulan. Jeng jeng jeng, ini adalah segmen seterusnya iaitu Fun Fact. Tadi saya sudah janji akan memberitahu jawapan itu di pengakhiran video. Inilah masanya. Sebelum itu, mari kita tengok soalannya. Apakah sumber asas yang digunakan dalam pembuatan cermin? Adakah anda telah terfikir jawapannya? Jawapan dia ialah pasir. Yes. Mesti kamu tengah fikir, mengapakah pasir ni ialah satu bahan yang legap tetapi ia boleh digunakan untuk menghasilkan cermin? Sebenarnya bukan sahaja pasir digunakan sahaja dalam pembuatan cermin, tetapi bahan lain juga diperlukan. Contohnya seperti perak. Yes, untuk mengetahui lebih, kamu boleh Google cara-cara untuk menghasilkan cermin. Terima kasih kerana bersama saya sehingga penghujung video ini. Saya berharap anda semua faham apa yang saya cuba terangkan tentang pantulan cahaya. Dan seperti biasa, kita akan berjumpa di video seterusnya.